Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ni saya dengan Mak Yu ke Pura Tanjung Satu. Orang kata Istana Lama Terengganu dulu. Jadi hari ni kita nak ronda-ronda dan kita nak explore je. Kalau bernasib baik, kita stay sampai malam situ. Pura Tanjung Satu gabungan sebahagian istana dan 6 buah rumah Melayu tradisional Terengganu yang berusia antara 100 hingga 200 tahun. Pernah dijadikan Royal Homestay pada pertengahan tahun 1990. Tapi sayang, warisan milik Kesultanan Terengganu ini terbiar. Pemilik asal istana ini adalah Allahyarham Tengku Ismail bin Tengku Su, dibina sekitar awal abad 18. Nama Pura Tanjung Satu diambil daripada gabungan perkataan Sanskrit pura yang membawa maksud istana, kuil atau bandar, sementara Tanjung Satu adalah sebuah nama desa di mana Pura Tanjung Satu ini telah dibina dengan gaya orang bangsawan Istana Terengganu dan dibina tanpa menggunakan sebatang paku. Macam nak jadi pembaca berita lah pula. Sakit otak. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada supporters Sasuke Hikaru yang sedang tengok video ni. Alhamdulillah kita bersua lagi dalam berkongsi tentang pengalaman ketika misi SA dan aktiviti explore. Dan sekarang ni seperti yang sedia maklum, PKP masih dijalankan, tapi ada beberapa perkara yang dilonggarkan, tetapi saya minta semua rakyat Malaysia mematuhi segala arahan dan amalkan jarak 1 meter. Okey, berkenaan dengan video kali ini adalah bermulanya satu bidang baru yang saya ceburi, iaitu aktiviti eksplorasi di tempat-tempat lama yang ditinggalkan. Tapi sebelum tu, sebelum saya buat video ni saya ada berbincang dengan Mak Yu, di mana mula-mulanya saya nak buat video dikategorikan sebagai video-video lawak lah, tapi dok tahu guana balah dia beralih kepada video-video explore. Ada kisah dia, tapi insya-Allah saya akan buat satu lagi video untuk saya ceritakan bagaimana saya terjerumuh dalam bidang aktiviti explore ni. Video ni mula-mula sekali saya dengan Mak Yu buat aktiviti ni, di mana tempat ni tak jauh pun daripada rumah, maknanya dalam 10 minit tu boleh sampai. Di mana tempat ni dikatakan sejarah lama di negeri Terengganu ni lah. Okey, macam biasa kita mulakan dengan video ni seperti biasa, tetapi saya nak minta maaf kepada semua supporters, di mana kali ni tak ada kelibat Mak Yu, tak ada entiti Mak Yu. Jadi saya harap supporter boleh terima video ni dengan sebaik yang mungkin. Ada juga muka dia, tapi biarlah, dah jadi lekat dah, orang kata jadi saka terus dah. Kita boleh tengok gambar dahulu ni, Istana Pura Tanjung Satu ni memang sangat comel lah. Macam orang kata lah, macam istana dah, memang dengan hiasan ni. Dan ini adalah gambar yang boleh dikatakan terbaru jugalah, di mana sebelum tu gambar yang penuh dengan semak, macam jadi hutang terus lah, macam gambar ni jadi hutang terus. Tapi masa saya pergi tu memang hutang-hutang tu dia tebah belaka dah lah, dia bersih habis dah kawasan ni. Cuma di belakang istana ni je dia dok bersih mana lagi lah, maknanya adalah saki-baki semak tu. Asalnya memang saya nak pergi buat rakaman petang je lah, sebab masa tu memang dok
dok terfikir lagi nak buat video pada suasana malang sebab dah lah saya dengan Mak Yu, maknanya hamba pun dok berani mana kok sebab bila kita tengok temang kita pula Mak Yu ni pula muka dia penuh dengan entiti. Jadi keberanian kita tu memang slow sikit lah pada masa tu. Jadi kita pun pergilah buat rondaan petang di Istana Pura Tanjung Satu ni. Jadi saya pun dengan Mak Yu ambil keputusan untuk membuat rondaan di dalam bilik. Saya nampak macam ada orang buat soket, alat-alat orang buat soket. Mungkin ada orang dulu kerja situ kot. Jadi mana kita pusing apa semua tu dan kita pun naik ke atas. Dan jalan memang kayu tu memang adalah reput-reput lah. Tapi kalau kita tengok balik usia je ni hampir 200 tahun, memang orang kata boleh tahan lagi lah. Masa kita buat rondaan petang tu memang yelah dah tepat lama kena tinggal. Kalau nak kata dok berasa nawak lah. Memang ada jugalah berasa serian-serian dia tu. Dan lepas pada saya tengok gambar Allahyarham Sultan Ismail ni, saya ada pusing di sebelah tu. Saya masuk ke ruang bilik air. Memang kalau bilik air ni memang menawak lah. Kalau saya dok kata saya dok rasa menapa-napa. Sebab kita bila kita tengok keadaan dekat ni pun memang rasa sesuatu. Tapi masa tu kita buat tak tahu lah sebab mungkin berani sikit kan mana waktu petang. Dan lepas saya melepasi bilik air ni, saya buat rondaan di sebelah belakang. Di sebelah belakang di mana saya rasa macam ada sesuatu yang ada di berhampiran di sekitar bilik ni lah. Maknanya lepas dari saya lalu tu, kalau perasan dia ada macam ada pintu tu. Ada pintu tu masa saya tengok tu dalam tu nampak gelap dan suram. Maknanya macam ke ada orang dalam tu. Memang kejut lah masa tu. Tapi memang saya dok masuk. Memang saya dok masuk sebab rasa dia tu memang lain macam. Tapi lepas tu bila saya kamera ni mengarah ke sebelah kiri tu ada bilik. Dan saya nampak ada katil dan ada kerusi yang menghadap ke arah saya. Masa tu memang kejut lah bila kita tengok. Sebab kita rasa macam ada orang dalam. Kita rasa macam ada orang duduk atas kursi tu, dia tengok taha kita. Nak kata perasaan tu memang menawak lah sebab bila kita buat tu kita rasa macam ada orang. Walaupun benda tu kita dok mikir pun masa tu. Kalau kita tengok daripada luar ni, dalam bilik ni nampak kemas, nampak comel. Memang saya dok masuk lah. Memang Mak Yu memang dok ramai habis sampai situ. Dia sekerat jalan je. Masa tu kita berbincang lah. Kita berbincang dengan Mak Yu. Masa ni dalam pukul 6.30 rasanya. 6.30 dalam gambar ni masa tu saya tengah fikir nak buat keputusan untuk nak teruskan rakaman pada waktu malang ataupun dok lah. Okay, sekarang ni kita rehat dulu sekejap sementara kita tunggu maghrib. Kita maghrib sini dan kita tengoklah kalau dia izin tu kita masuk sekejap malam ni. Kita tengok suasana alik malang pula. Jom layan bosku. Kita dok pernah terfikir untuk buat rakaman pada waktu malang. Terdetik lah ada keberanian sikit. Maknanya saya kabur ke Mak Yu, gini ayo kita stay sampai malang lah. Kita tengok dan kita rasa suasana malang di sekitar Istana Pura Tanjung Satu ni. Lepas tu kita sembahyang. Masa tu memang kita doa. Memang doa gila-gila lah sebab first time kita nak buat ni. Dan pada malang tu juga kalau dok silap pukul 8 tu dia gelap dah suasana malang tu. Dengan mungkin keadaan mendung lah pada malang tu kot. Masa tu bulan tak ada lagi. Saya berangkat dengan Mak Yu ke Istana Pura ni lah. Kalau tengok dalam video ni, jalan dia tu memang sangat-sangat gelap lah. Memang masa tu tak sampai lagi tu. Maknanya debar dah ni. Maknanya jauh juga jarak istana tu dengan rumah orang tu, jauh juga. Dan saya pun dah alang-alang kita gerak dah ni, mana kita teruskan je lah. Masa tu Mak Yu memang kita boleh kata 50-50 lah. Kalau kita tengok muka je masa tu, serang kok tengok muka je masa tu. Tapi
biar kita nak rasa kok suasana malam. Lepas pada kita parking di betul-betul depan Pura Tanjung Satu tu, memang saya baca ayat kursi, saya baca doa, dan Mak Yu pun pasang ayat-ayat Al-Quran lah dekat telefon dia tu. Tapi saya minta dia perlahankan sikit lah, sebab ada sebab-sebab yang tertentu lah bila kita masuk kawasan ini. Jadi masa tu memang saya pun keluar daripada kereta. Okey, sekarang ni kita berada di Pura Tanjung Satu pada sebelah Malang. Jadi kita nak tinjau dulu kawasan dia pada waktu malam. InsyaAllah kita akan duduk di sini. Kita akan tengoklah suasana dia di Pura Tanjung Satu. Saya nak masuk dalam tu memang ambil masa jugalah. Maknanya saya duk fikir lagi, nak masuk ke tak boleh, nak masuk ke tak boleh. Dan lepas tu pun saya memberanikan dirilah. Saya pergi ke arah kiri. Kalau tengok dalam video ni, saya pergi ke arah bilik yang orang buat kain soket tu lah. Dan bila saya duduk depan cermin tu, saya lalu depan cermin tu, memang masa tu lah, masa saya berada di tempat tu, kita rasa macam ada orang di sebalik cermin ni, di cermin ni lah. Cuma masa tu saya tak tengok pun atas ke cermin tu, cuma kamera je lah saya rakam seluruh. Saya hanya tengok depan je lah masa tu. Lepas tu bila kita masuk dalam bilik kain soket ni, bayangkan bila kita masuk je dalam bilik soket ni, suasana dia dok sama macam kita duduk di luar. Rasa macam ada orang tutup telinga kita. Mana kita masuk tu, mana memang saya perasan dah masa tu, tapi saya pun buat rakaman, tengok kiri kanan, dan ada depan tu ada satu bilik. Maknanya bilik tu berkunci, dan memang saya tak boleh nak pergi langsung di kawasan yang berhampiran tu. Saya boleh duduk dekat tangga ni sahaja. Nak buat pergi lebih-lebih tu memang saya tak berani lah pada malam tu. Dan bila kita tengok kain soket tu petang lain tau. Bila kita ada situasi malam tu, kalau lah menatang tu buat bunyi soket, memang aku tembur lari lah. Tapi masa tu memang keadaan rasa macam panik lah sikit. Tiba-tiba kita rasa macam duduk di alam lain pula orang tu. Maknanya saya pun suluh kamera ni ke atas tangga pun dok pun lama. Maknanya kita terbayang-bayang macam ada orang duduk kat tangga tu. Jadi saya pun ambil keputusan, saya keluar dengan Mak Yu, dan saya berjalan di bawah istana ni menuju ke ada beberapa tempat ni lah. Tapi maknanya masa kita lalu kat bawah ni pun memang sangat mencabar lah dengan suasana suram dan seram. Maknanya bayangkan saya dengan Mak Yu je dua orang berada di tempat bangunan yang 200 tahun usia. Memang kerja gila lah pada malam tu. Memang kalau saya ingat balik memang gila lah. Kalau suruh saya pergi dengan Mak Yu dua orang pergi ke tempat tu, memang saya tak pergi lah. Tapi masa tu mungkin ada hikmahnya lah, ada untuk saya buat rakaman di istana ni. Jadi lepas pada kita pusing di bawah istana ni, saya pun pergi ke depan tu balik. Maknanya memang saya nak buat keputusan untuk naik ke istana ni lah. Kita rasa tak boleh naik, memang kita tak naik lah. Maknanya kita duduk dalam 2-3-4 minit gitu jugalah. Maknanya kita baca doa, dan saya ambil langkah untuk terus naik. Masa tu Mak Yu memang kita boleh rasa dia ikut sebab terpaksa. Tapi siang jugalah bila kita ingat balik, siang pula ke dia masa tu. Tapi masa tu memang keinginan nak tahu suasana malam tu tinggi. Jadi saya duk era terus ke Mak Yu malam tu. Tak kira lah dia tak ambil ke nak ke, dia kena ikut juga. Jadi lepas kita naik di yang pertama tu, bila kita naik dah tangga, masa tu memang kena panjat lah. Dan bila kita berada di tempat ni
memang rasa serang dia tu sangat berbeza lah. Mana bila kita duduk kat bawah tadi tu, memang bila masa tu saya pun fikir alang-alang saya duduk di atas ni, maknanya memang saya akan kena girang belaka lah. Di mana-mana tempat di atas ni memang saya nak rasa suasana malang tu. Tapi apa yang mencabar keimanan saya pada malang tu, saya tak tahu lah benda ni betul ke tak. Tapi saya tetap akan berkongsi lah. Di mana bila saya duduk di atas ni, bila lampu disuluh di setiap sudut, kita rasa macam ada orang yang mengitar di sebalik kayu dan bilik. Masa tu memang saya duk fikir lah, maknanya biar lantak mu lah. Maknanya aku nak mari rasa suasana malang je lah. Maknanya kalau sekadar mu nak tunjuk mu ada situ, aku tak kisah maknanya. Lepas tu saya pun terus pergi ke arah sebelah kiri dan saya masuk ke ruangan bilik ni, dan bilik ni ada gambar-gambar dan ada satu sofa lah. Tapi saya pun heran lah sebab apa saya ada keberanian setara gitu pada malang tu. Maknanya bangunan tu berusia 200 tahun. Dah lama dah benda ni terbiar. Macam-macam ada di sekeliling. Dan lepas pada saya duduk dalam bilik tu, saya menghala ke arah belakang, di mana ke arah atas bilik kain songket tu. Masa tu patutlah, maknanya bila saya duduk di bawah bahagian bawah bilik songket tu, patutlah mana bila saya tengok ke atas tu memang rasa takut sebab atas tu sangat-sangat gelap. Memang tak nampak benda apa pun. Dan masa ni juga saya rasa macam ada orang, ataupun saya rasa macam ada sesuatu yang cuba mendekati. Rasa macam ada orang, tapi masa tu memang saya tak tahu je lah. Tapi memang saya sentiasa perhatikan Mak Yu lah. Maknanya saya takut dia panik. Maknanya taklah berlaku perkara-perkara yang tak diingini lah. Lepas tu bila saya rasa kurang selesa dalam bilik ni, saya pun terus ajak Mak Yu keluar. Masa saya tengah berdiri di tengah-tengah istana ni, saya cuba untuk merasai suasana malang lah. Mana saya tutup mata, saya nak rasa ketenangan yang ada pada malang tu. Dan secara tiba-tiba saya rasa macam ada orang di bilik yang saya pergi tadi. Saya rasa macam ada orang yang duduk di sebalik pintu tu, berdiri dan sedang memerhatikan saya dengan Mak Yu. Tapi bila saya tengok, tak ada. Bila kita suluh tu tak ada. Tapi bila kita alih ke lapu tu, saya nampak macam ada orang. Masa tu memang tekad lah, memang rasa lah dah nak macam putus asa. Tapi saya rasa macam rugi pula. Mana hak tu kita selesai dah, kita ada sebelah ke untuk kita selesai misi pada malang tu lah. Dan saya ambil keputusan dengan Mak Yu untuk saya berehat di pondok tengah-tengah istana ni. Okey, sekarang ni kita berada di atas Pura Tanjung Satu. Kita ronda-ronda dan kita nak merasai suasana di Pura Tanjung Satu ni. Gelap, memang gelap, tapi ada bantuan sikit daripada cahaya bulan. Danlah saya rakam video dan saya cuba untuk bertenang. Walaupun kalau dalam diri saya tu memang sangat-sangat, orang kata iman tu memang tipis dah lah. Bayangkan kita duduk di istana ni, kita rasa macam ada sesuatu yang sangat lama ada di istana ni. Lama tu maksud saya ni macam ada aura yang cukup lama. Saya tak erti lah nak kabarkan ni. Tapi apa yang saya cuba maksudkan ni, di sekitar istana ni ada penghuni yang lain yang mungkin usianya pun sangat lama. Dan lepas pada saya berehat dengan Mak Yu ni,
Saya kurang selesa di sebelah belakang dekat bilik tadi tu, dan saya pun cuba onkan kamera, dan saya suluh api tu di bahagian belakang ni secara sangat-sangat terkejut, di mana telefon saya terakang seperti ada kepala orang yang sedang mengintai. Kalau saya tengah rakang, saya tak nampak tak apa, tapi masa saya tengah rakang tu saya nampak jelas dalam video. Mujur malam tu saya dok panik je. Memang saya dok erti lah nak khabar warna perasaan malam tu. Saya matikan kamera dan saya cuba berbual dengan Mak Yu lah untuk saya bertenang, dan Mak Yu minta untuk saya selfie pada malam tu sebelum kita terus buat rakaman di sebelah lagi ni. Masa Mak Yu nak selfie ni, memang saya rasa kurang selesa dah di sebelah belakang macam tadi lah. Memang rasa sangat kurang selesa lah. Dan dok secara sengaja, memang pada malam tu ada dua kelibat yang terakang dalam gambar selfie ni. Ada di sebelah saya ni, kita boleh nampak ada seakan warna putih dan bentuk orang di sebelah kanan saya tu. Sedangkan di sebelah saya tu hanyalah ada dinding sahaja, dinding kayu yang memang tak ada lubang, tak ada benda. Untuk kelibat yang kedua ni, supporter kena tengok dengan betul, sebab kelibat ni dia ada di sebalik kegelapan gambar ni. Kena tengok molek, jangan tengok muka Mak Yu, tengok di sebelah Mak Yu tu. Di sebelah Mak Yu ni kita boleh nampak macam ada kepala orang yang berbungkus berwarna putih, dan seakan ada mata dua putih. Ia macam biasa kita ambil gambar gini kan, muka menghadap gini, tapi dalam gambar tu dia duduk dalam keadaan gini. Benda ni bukan secara kebetulan, sebab belakang Mak Yu malam tu memang tak ada benda. Memang tak ada benda-benda, tak ada dinding, tak ada mana, terbuka secara luas. Saya tak tahu lah kalau benda tu nampak seakan-akan pocong ataupun sebaliknya. Lepas tu pun kita pun berangkat untuk meneruskan aktiviti di sebelah ni. Dan masa saya lalu di bahagian ni, keadaan masa tu memang debar dia tu lain macam. Dia tak sama macam tadi. Debar dia tu lain macam, mungkin sebab kita dah nampak apa benda yang berlaku di sebelah tu. Tapi saya cuba membetulkan niat balik untuk sekadar untuk merasai suasana lah. Maknanya memang kita dok mengganggu apa-apa yang ada di sekitar tu, dan kita dok usik satu barang pun, sebab kita tahu patah larang bila kita duduk di tempat-tempat yang lama kena tinggal ni. Dan masa saya lalu di kawasan ini, iaitu di bilik gambar yang besar ni. Jadi sebelum saya nak ceritakan keadaan di situ, saya ingin memohon maaf lah kepada seluruh rakyat negeri Terengganu, di mana penceritaan ni bukanlah saya tujukan kepada pemilik istana ni, tapi saya hanya bercerita tentang suasana malang di sekitar tu, dan sedikit terganggu dengan penghuni-penghuni yang ada di istana ni lah. Maknanya bangunan ni
lama dah ditinggalkan, jadi tak mustahil ada penghuni-penghuni lain yang tinggal di berhampiran dengan Istana Pura ni. Apabila saya merakamkan dan suluh lampu di dalam bilik ni, alangkah sangat-sangat terkejutlah. Memang luruh sejatung pada malam tu, sebab bila kita suluh lampu ke arah gambar ni, seakan-akan gambar ni hidup. Macam saya suluh orang, bukan saya suluh gambar. Memang sangat-sangat tercabar pada malam tu. Apa yang menguatkan saya pada malam tu, maknanya kita tahu dah yang tu gambar. Walaupun rasa dia tu lain, tapi saya tekad, saya tahu yang tu adalah gambar. Tapi dalam bilik ni sangat-sangat saya rasa macam sangat kurang selesa lah, sebab berhadapan dengan bilik ni, di sebelah bilik ni ada satu bilik, dan bilik ni ada satu meja macam meja Jepun, dan atas meja tu ada kain kuning berada di tengah-tengah bilik, dan keadaan atas meja tu sangat bersih. Saya ambil keputusan untuk berada di koridor di sebelah bilik yang gambar besar ni lah, dan menghala ke bilik yang saya memang tak boleh nak pergi langsung. Bilik yang petang tadi yang saya rasa nampak macam ada orang dalam bilik tu, bilik tu memang saya perhatikan dari jauh je. Tu pun bila saya suluh ke bilik tu sama macam petang tu, rasa macam ada seseorang, seorang lelaki yang sedang berdiri dan sedang memerhatikan saya dengan Mak Ayu lah. Lawa kejap-kejap kita nampak macam ada orang dalam bilik tu. Kejap-kejap kita nampak macam ada orang dekat di sebelah tu, macam pintu masuk tu. Masa tu keadaan sangat memang panik lah. Memang saya rasa macam takut lah. Memang takut gila orang tu. Dan saya pun duduk lama bila saya ambil keputusan dengan Mak Ayu untuk turun ke bawah. Dan bila saya lalu di bilik tadi tu, di bilik yang ada gambar besar tu, sekali lagi saya nampak macam gambar tu duduk di depan pintu. Macam ada orang. Tak tahu nak ceritakan keadaan pengalaman saya malam tu, memang orang kata sangat gila lah. Lepas tu bila saya dah melepasi bilik ni, saya berada di tengah-tengah istana ni yang tempat kita selfie tadi. Dan saya rasa ada satu tempat lagi yang saya dok pergi untuk, maknanya masa petang saya lalu dekat ni lah, dekat laluan bilik air ni, dan saya suluh lampu ke arah ada sebilik depan ni. Bilik air ada sebelah kiri yang saya masuk petang tadi tu, depan dia tu ada bilik. Dan sekali lagi saya rasa sangat pelik bila saya suluh lampu ke bilik ni. Cahaya lampu saya tu ada di bilik di sebelah belakang. Contoh ada bilik depan, saya suluh lampu dan lampu tu menyala di bilik lain dan mengarah ke arah saya. Saya tak pasti dalam video ni jelas ataupun tak. Dan kalau nampak dalam video ni, saya cuba buat main kejap ke kanan, kejap ke kiri, sebab saya takut lampu saya yang salah. Maknanya saya rasa betul dah, maknanya saya suluh straight, tapi ia menyala ke arah lain dan benda lampu tu menuju ke arah saya. Tapi pada malam tu memang macam kita ni dipermainkan pula. Dan secara terkejut bila saya berpaling ke arah kiri, di mana saya betul-betul berada di tingkap, dan bilik dan tingkap tu adalah bilik yang saya nampak ada meja dan kain kuning di atas meja tu. Maknanya betul-betul saya berada di tingkap bilik tu. Dan bila saya tengok balik, saya akan nampak gambar besar tu. Gambar besar yang ada dekat dinding tu. Masa tu pun saya memang tak cakap banyak lah. Maknanya mau rasa lain macam, saya pun kabur ke Mak Ayu, kita kena turun je. Tapi masa tu Mak Ayu macam dia macam perasan sikit lah. Sebab memang saya tak boleh nak kawal dah pada malam tu. Saya kabur ke Mak Ayu, kita turun lah. Tapi lepas pada kita turun tu, daripada tangga tu, secara tiba-tiba macam ada orang lempar batu berhampiran dengan kita ni.
kita dengar ada orang lapor batu, sedangkan kita tahu tempat tu tak ada orang. Memang mungkin satu petanda untuk suruh kita pergi lah kot. Lepas tu saya pun kata tak apa lah, maknanya memang kita nak balik dah. Tapi sebelum saya nak balik tu, saya dah lah buat rondaan sekejap di area bawah ni. Maknanya memang masa tu saya dah masuk pun bawah tu, saya cuma suluh dari jauh je lah. Memang tak suka sebab dekat ada salah satu bilik di bawah ni saya rasa macam kurang selesa lah. Sebab tu saya buat rondaan di sekitar tu sebelum saya nak balik, sebab saya nak pastikan apa benda yang ada di tempat bilik tu lah. Tapi bila dah lama tu, kita secara tak sengaja kita terahkan seakan ada kelibat orang yang sangat hitam. Lepas saya nampak seakan ada kelibat orang tu, masa tu memang saya dok ragu-ragu lagi kenapa yang saya nampak, dan saya terus menghala ke arah kereta dan untuk balik lah memang. Tapi masa perjalanan untuk saya pergi ke kereta tu, saya offkan kamera. Tapi sangat terkejut, dia lepor akor kayu. Di awalnya memang tak ada benda pun, dan benda tu mari daripada arah belakang dan kena kaki saya. Saya khabar kat ayah, jom kita kena balik ayah. Masa duduk kereta tu pun memang kita baca doa, dan dalam kereta tu juga saya rasa tubuh saya rasa macam sangat panas walaupun kita buka aircon tu. Okey, tadi kita buat dah rondaan sekejap untuk kita tengok suasana malam di Pura Tanjung ni. Lepas dia masuk dalam kereta, badan rasa panas sikit. Duk pasal aircon. InsyaAllah lah. Tak apalah, kita cuba bersihkan diri lagi dengan ayat-ayat suci Al-Quran, insyaAllah. Tapi malam tu kita rasa sangat puas lah. Memang orang kata sangat gila lah kerja pada malam tu. Tapi benda tu tak berakhir di situ, sebab lepas saya balik rumah, masa sebelum saya balik tu saya singgah kedai dululah. Maknanya kita minum air dulu apa semua tu. Saya balik ke rumah dan saya terus mandi dan saya pun ambil air semayang apa semua. Dan pada malam tu saya bermimpi. Saya tak tahu benda ni kebetulan ataupun sebaliknya. Tapi pada malam tu saya bermimpi saya pergi sekali lagi di Pura Tanjung 1 tu, dan waktu siang, dan saya berada di bilik yang saya main api tadi, di mana di sebelah kiri tu ada tingkap dan di sebalik tingkap tu ada bilik yang ada meja beralakan kain kuning. Masa tu saya sangat, dalam mimpi tu memang saya kejut, buat apa pula aku ada dekat tempat ni. Bila saya cuba nak lihat apa yang ada di sebalik bilik ni, saya cuba macam ada tingkap kan. Jadi saya pun letak tangan saya di tingkap ni, secara tiba-tiba saya rasa macam ada tangan yang cuba menarik saya untuk masuk dalam bilik tu. Saya masih ingat lagi keadaan saya dalam mimpi pada malam tu. Dan saya rasa memang ada tangan orang. Saya rasa tangan orang tu pegang tangan saya. Dan bila saya terjaga dari tidur, saya rasa tangan saya ni sangat lenguh lah. Rasa macam salah orang pun ada. Dan pada malam tu memang saya tak boleh nak tidur lah. Mana lama juga saya nak tidur, sebab mana saya pastikan yang lepas saya bangun daripada mimpi tu, waktu pagi. Saya tak ingat dah pukul berapa, dan saya cuba pastikan yang saya ni betul-betul berada di rumah ataupun sebaliknya. Masa tu memang saya tak nak tidur. Lepas subuh saya boleh lelakkan mata lah. Dan pengalaman di Istana Pura Tanjung 1 ni saya boleh kategorikan di antara tempat yang paling seram lah.
sepanjang saya buat aktiviti explore ni, sebab keadaan bangunan tu sangat berbeza pada waktu malam. Bila kita masuk di kawasan istana ni pada waktu malam ni, kita rasa sentiasa diperhatikan. Saya tak tahu, mungkin penduduk-penduduk setempat dok bersetuju ataupun dok percaya apa yang saya cerita ketika berada di istana ni tu terpulang lah. Mungkin penduduk kampung situ dah terbiasa dengan tempat sekitar tu, dan saya sendiri dengan Mak Yu masuk pada waktu malam, dan apa yang saya kongsikan pengalaman ni adalah satu perkara yang sangat betul-betul terjadi. Walaupun saya cerita berkongsi pengalaman ni, sampai sekarang saya masih lagi rasa tahap keseramang di Istana Pura Tanjung 1. Masa ni pun kita dah rasa seram, apatah lagi saya dengan Mak Yu ada di bangunan tu yang berusia 200 tahun dengan pada waktu malam pula. Memang kerja gila lah. Saya rasa ini saja untuk saya berkongsi pengalaman pertama saya dengan Mak Yu untuk melakukan aktiviti explore di Istana Pura Tanjung 1 ni. Dan saya harap subscriber ataupun supporters boleh nilai sendiri apa yang saya ceritakan bersertakan dengan bukti-bukti yang saya rakam pada malam tu. Dan saya sangat berterima kasih kepada supporter yang sentiasa support channel Osasuke Hikaru, Mak Yu dan kru-kru yang lain macam Kuji, Adik dan Kero. InsyaAllah lepas ni kita akan teruskan lagi aktiviti explore, tapi kita kena tunggu lapu hijau dulu daripada pihak kerajaan untuk kita melakukan aktiviti ni lah. Jadi itu saja video pada kali ini. Kepada semua, jangan lupa like, share dan komen. Assalamualaikum.